Kita ke Sarawak, antara fokus dari Bumi Kenyalang hari ini ialah mengenai harapan rakyat terhadap Belanjawan 2023. Untuk itu, kita langsung bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Ya Sahih, Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan semula di Dewan Rakyat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok pastinya bakal mencuri perhatian seluruh masyarakat Malaysia Madani. Usaha kerajaan untuk mengurangkan beban kos sara hidup yang menghimpit rakyat selama ini semestinya yang dinanti-nantikan dalam Belanjawan 2023 itu. Baik ikuti laporan disediakan wartawan Debbie Amanda Padan. Rata-rata rakyat hari ini hangat bercerita berkenaan dengan kenaikan kos sara hidup dan kenaikan harga barang. Itu antara topik yang hangat dibincangkan dari kedai kopi hinggalah ke rumah kenduri. Berbaki beberapa jam lagi, boleh saya katakan kurang dari sehari, Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan di bawah Kerajaan Perpaduan antara yang dinantikan oleh seluruh masyarakat Madani, termasuklah masyarakat yang di Bumi Kenyalang. Rintihan mengenai kos sara hidup yang meningkat dan ekonomi tidak menentu turut dirasai oleh pelbagai golongan. Rata-rata mengharapkan intipati Belanjawan 2023 benar-benar memahami denyut nadi rakyat. Berharap kepada PM10 ini membentangkan sesuatu yang bukan saja bermanfaat kepada B40 bahkan kepada M40, sebab kebanyakan yang terkesan ini M40. B40 mungkin sudah ada banyak bantuan-bantuan daripada kerajaan, tapi M40 ini dia macam terhimpit di kalangan T20. Mungkin pendapatan sudah tinggi, tak terasa sangat dengan kenaikan barang, tapi M40 paling terasa lah. So harap ada satu berita baik daripada PM10 untuk kepada rakyat terutamanya M40 lah. Aduh, masih jual mahal harga barang. Telur pun sepandai turun. Tepung mahal. Kakak kan berpolah kuih. Kuih dijual kecil gila kelak. Ini ada rumah beli. Dah harap bajet esok hari mudah-mudahan kena kita tu mantu rakyat yang susah nak. Mudahannya tolong rakyat yang susah-susahnya, tahulah macam mana dia tahu. Esok kan untuk pembentangan bajet Belanjawan tahun 2023. Okey, Samik sebagai peniaga tu mengharaplah barang yang keputusannya menyenangkan hati rakyat. Memanglah si dapat turun mendadak, tapi mengharapnya akan turun walaupun slow-slow untuk memberi kemudahan kepada pembeli, kemudahan kepada para peniaga dari segi modal. Peruntukan untuk merancangkan industri seni kreatif bagi membantu anak-anak seni yang terdiri daripada pelakon drama, penari, pengarah filem, pelukis dan pemuzik juga yang diharapkan dalam Belanjawan 2023 kelak. Benar-benar mengharapkan Kerajaan Perpaduan ini dapat memberi bajet yang orang cakap setimpal untuk kami supaya kami boleh terus berkarya dan terus menyambung kehidupan kami. Debbie Amanda Padan, Berita RTM. Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK akan memperkenalkan program bantuan eLife sebelum April ini. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata bantuan tersebut merupakan bantuan modal untuk keluarga berpendapatan rendah di negeri ini bagi menjalankan perniagaan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Bagaimanapun, Datuk Seri Fatimah berkata kementeriannya kini sedang memperhalusi syarat-syarat untuk permohonan bantuan berkenaan. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian seminar memperkasa budaya keusahawanan di Dewan Masyarakat Oyak Mukah baru-baru ini. Datuk Seri Fatimah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun dalam mendedahkan pemohon bantuan eLife tersebut adalah terbuka untuk lelaki dan wanita yang mempunyai pendapatan bawah RM5,000. Beliau menambah kementerian menyasarkan seramai 750 orang hingga 1,000 orang menerima faedah bantuan itu dengan nilai bantuan dari RM1,000 hingga RM5,000 seorang.
Saudara, Sarawak memerlukan lebih ramai modal insan pada masa hadapan untuk memacu negeri ini bergerak ke arah ekonomi baharu. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu berkata, bidang baharu seperti ekonomi digital, ekonomi hidrogen, ekonomi karbon dan sebagainya memerlukan modal insan sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan bidang-bidang tersebut. Justru, tegas Datuk Gerald, ibu bapa serta pendidik perlu menyediakan anak-anak untuk merebut pelbagai peluang yang disediakan oleh kerajaan. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Laya berkata, kerajaan Sarawak juga sedang mewujudkan dana kekayaan berdaulat yang akan memberi manfaat kepada pendidikan anak-anak Sarawak selain untuk keperluan ekonomi. Tambah beliau, selain daripada institusi pengajian tinggi awam IPTA, kerajaan Sarawak juga menyediakan peluang kepada anak-anak tempatan untuk melanjutkan pengajian di IPT tempatan seperti Swinburne Curtin, Universiti Teknologi Sarawak, Sentex dan ICATS. Datuk Gerald berkata demikian pada Majlis Graduasi dan Anugerah Pelajar Cemerlang Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Agustin di Betong baru-baru ini. Terdahulu, Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu dalam ucapan berkata agenda pembangunan di Betong berkaitan dengan infrastruktur dan prasarana di sekolah-sekolah sedang diusahakan oleh kerajaan. Jelasnya, beliau sedar dan ambil maklum bahawa masih banyak lagi sekolah rendah di Betong dalam keadaan uzur dan daif. Beliau akan terus bekerjasama dengan ketiga-tiga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Datuk Ahmad Douglas Ugah, Muhammad Razi di Saribas dan Laya Datuk Gerald Rentap. Dr. Richard berharap agar semua rakyat untuk mengekalkan perpaduan selain memberi kerjasama serta sokongan kepada pemimpin bagi kelangsungan dan kelancaran program-program pembangunan di Parlimen Betong. Kerajaan komited dalam melaksanakan program pembasmian kemiskinan bagi mencapai sifar miskin tega menjelang tahun 2025. Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak Jasni Jubli berkata, pihaknya kini giat melaksanakan pelbagai program dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai sasaran tersebut. Jasni Jubli memberitahu antaranya ialah jelajah skim insurans kesejahteraan rakyat SIKR selain menyediakan modal untuk golongan miskin tegar yang layak terutama yang berdaftar di bawah IKASEH untuk memulakan perniagaan bagi meningkatkan sosio hidup mereka. Beliau juga menambah di bawah skim tersebut, waris layak menerima manfaat berjumlah RM10,000 bagi ketua isi rumah KIR yang meninggal dunia secara semula jadi atau RM25,000 bagi KIR meninggal dunia akibat kemalangan. Manakala bagi KIR yang mengalami kecacatan kekal pelbagai punca pula layak menerima pampasan RM10,000. InsyaAllah kami akan meneliti lagi beberapa program di Cebu dan juga di Siaman, bahkan di Kuching pun kita akan melaksanakan program serupa dan program-program lain ke arah membasmi kemiskinan menyeluruh. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program kick-off jelajah skim insurans kesejahteraan rakyat di Miri. Mengenai SIKR, beliau memaklumkan ianya memberikan pelindungan selama 12 bulan secara percuma kepada golongan miskin tegar dan miskin yang layak sejak ia mula dilaksanakan pada September tahun lepas. Pada majlis tersebut, Jasni turut menyampaikan sijil pelindungan insurans kepada 150 KIR miskin tegar dan miskin yang berdaftar di dalam sistem IKASEH. Program ini dianjurkan melalui kerjasama Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri dan Prudential BSN Takaful Berhad dan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching telah menyiasat 131 kes penipuan pinjaman tidak wujud PTW bagi tahun 2021-2022 dan sepanjang 2 bulan pertama tahun ini. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashmond Bajah menerusi kenyataan media memaklumkan kes melibatkan kerugian melebihi RM1.157 juta.
ACP Ashmond menjelaskan modus operandi adalah secara dalam talian dan media sosial dengan mengiklankan tawaran pinjaman wang melalui media cetak, media sosial atau sistem pesanan ringkas SMS. Katanya, mangsa hanya akan berurusan melalui telefon atau aplikasi WhatsApp dan kebiasaannya akan diminta untuk membuat pelbagai bayaran seperti wang jaminan, duty stamp, insurans dan bayaran guaman ke akaun bank Keldam Mule account sebelum pinjaman mangsa diluluskan. Tambah ACP Ashmond suspek tidak mempunyai pejabat atau lesen perniagaan sah dan akan menghilangkan diri serta gagal dihubungi. Pihak polis menasihatkan orang ramai supaya lebih peka dan waspada sebelum membuat sebarang pindahan ke akaun pihak ketiga atau membuat semakan nombor akaun bank penerima di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau menggunakan aplikasi WhatsApp CCID Infoline di talian 013-2111-222 atau menghubungi National Scam Response Center di talian 997. Orang ramai juga boleh melayari media sosial rasmi @Cybercrime Alert RMP di aplikasi Facebook, Instagram serta Twitter atau memuat turun aplikasi Who's Call untuk mengesan nombor telefon skamer. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi. Baik, Buma, terima kasih.